Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni kemunculan golongan kuburiyah di Yaman dan usaha para ulama mengatasinya, karangan Profesor Dr. Basir Ibrahim Al-Azhari, yang merupakan ringkasan pada kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Hasan Al-Muallim ni. Daripada kitab asal dia, dua kitab lah, Kuburiyah fil Yaman dan Ziarah Kubur Hud alaihissalam dah. Jadi kita nak bincang ni bab kelima ini, iaitu usaha ulama Yaman mengatasi golongan kuburiyah. Usaha ulama Yaman mengatasi golongan kuburiyah. Pendahuluan dah. Allah SWT menjaga agama Islam dan keberterusan agama Islam ni di atas muka bumi ini daripada diganggu-gugat, dikhianati, dirosakkan oleh golongan-golongan yang tidak beriman dan juga ahli-ahli bid'ah yang beriman tapi dia campur benda-benda karut dalam agama lah. Firman Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, al-Zikra tu, Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya lahafizun. Surah Al-Hijr ayat surah ke-15 ayat ke-9. Allah SWT juga mewujudkan segolongan ulama amilin yang beramal, yang bekerja, yang berjuang, dan mujahidin yang ikhlas bagi menjaga agamanya. Menjaga agama bukan perih saja tu dah. Juga jaga agama daripada campur tangan kerosakan bid'ah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Thauban radhiyallahu anhu, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalika. Maksudnya sentiasalah ada satu golongan dalam kalangan umatku yang terus-menerus berada di atas landasan kebenaran. Mereka tidak dapat dimengapakan, dikacau, di apa-apakanlah oleh orang-orang yang menghina mereka sehinggalah datangnya urusan Allah, keputusan Allah lah. Mereka berada dalam keadaan tersebut. Hadis riwayat Muslim 3544. Mereka akan dibantu oleh Allah lah. Meskipun wujud golongan yang benar di atas, namun ia tetap tidak menafikan kewujudan setengah amal bid'ah. Walaupun benda ada pejual-pejual yang menentang bid'ah, menentang kerosakan agama ni, tetap ada juga benda orang yang merosakkan agama. Surutnya setengah-setengah amalan sunnah dan penyelewengan terhadap setengah ajaran Islam. Biasa tu, sunnatullah yang akan berputar. Mula-mula molek, lepas tu punah pula Islam dah. Lepas tu baik mula gitulah. Rasulullah SAW memberitahu Allah SWT membantu umat ini dengan menzahirkan orang yang akan memperbetulkan balik agamanya. Memperbaharui ni, jangan kita kata anggap macam kalau buat contoh lah, setengah kita buat contoh dengan Martin Luther dah. Dia nak baiki agama Kristian tapi masih mengekalkan akidah syirik dah. Apabila kita sekali puji dia satu sudut, dia nak membaiki setengah agama Kristian tu, kita rasa baguslah dia dah, tapi tetap tak boleh puji dia 100%. Tapi nak yang kalau kita puji dia satu sudut tu tak apa. Jangan kita mudah menuduh kalau tersebut memperbaharui agama ni maksudnya golongan liberal, bukanlah dah. Perbaharui agama ni istilahnya tajdid di segi baiki kerosakan bid'ah-bid'ah yang masuk dalam agama dan kembali kepada Islam yang asal tu. Masuk walaupun sebut perbaharui tapi sebenarnya mengembalikan kepada asalnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Maksudnya sungguhnya Allah membangkitkan untuk umat ini pada setiap 100 tahun orang-orang yang akan perbaharui agamanya. Hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud 3340. Yujaddid laha dinaha, dah memperbaharui. Comel semula, baru ni masih rumah, kita ada rumah, bukan masuk rumah suku dah. Agama ni tu rumah. Kalau kita nak suruh baru ni, maksudnya kita caknya comel mula, hak rosok, hak punah, tapu mula, beki mula. Hak benda busung, bid'ah ke apa, ada dalam rumah kita beki, kita buai dah. Tu maksudnya baru bukan buat benda baru suku sakak dah. Bukan liberal nak punah agama tu dah. Tapi dari segi nak comel dalam bentuk asal agama dah. Mula kita nak baca usaha ulama Sana'a lah. Ulama di Yaman tu ada tempat ibu negara dia di Yaman, itu Sana'a lah, untuk mengatasi golongan kuburiyah. Ulama Sana'a telah melakukan usaha yang besar lah bagi berdepan dengan golongan-golongan yang menyeleweng daripada Islam, terutama sekali golongan Syiah Batiniyah. Pala pengak golongan kubur ni, membesarkan kubur ni, Syiah nombor 1. Mereka juga melakukan usaha yang besar, ulama-ulama
Sana'ah dalam menghapuskan golongan kuburiyah di negara tersebut. Berdasarkan penjelasan sebelum ini, jelaslah amalan kuburiyah ni bukanlah datang daripada para ulama di Yaman asal-asalnya. Sebaliknya datang daripada para pemerintah yang pernah memerintah negara tersebut. Ada tu Syiah Zaidiyah lah, ada pemerintah situ dah. Dan ada beberapa kajian lah, kajian kecil-kecil lah. Macam kita lah dah. Kalau kita Malaysia ni, dulu negara Kelantan suku, negara Terengganu suku dah. Jadi negara lain dah, walaupun kecil dah. Jadi kita, dulu pun kita Yaman ada negara-negara sini Syiah Zaidiyah mereka, sini macam-macam lah kerajaan-kerajaan yang timbul dalam negara Yaman sekarang dah. Okey, tujuannya adalah untuk mendapat kemegahan dan pengaruh. Dulu pemerintah di Yaman dia buat kubur besar, nak suruh nampak hebat dah. Kubur besar agak nampak orang kapur hak bodoh ni, rakyat hak bodoh, ramai kebanyakan bodoh ni rasa kalau kubur lagi besar lagi hebatlah pemerintah tersebut . Imam Muhammad bin Ismail Amir ni ulama nombor 1 hak cuba mengatasi menentang golongan kuburiyah dan cuba dakwah untuk memperbetul tentang masalah kubur ni. Nama sebenar beliau ialah Al-Badrul Munir Muhammad bin Ismail bin Saleh Al-Amir Al-Kahlani As-San'ani. Al-Badrul Munir Muhammad bin Ismail bin Saleh Al-Amir Al-Kahlani As-San'ani . Ibn Amir As-San'ani ringkasan Ibn Amir As-San'ani. Nasab beliau berakhir kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia keturunan Nabi juga lah, Habib juga dah. Tapi tak boleh Habib depan sebut imam sajalah. Beliau dilahirkan di Kajlan pada pertengahan bulan Jumadal Ula pada tahun 1099 Hijrah. Setelah itu beliau berpindah bersama-sama bapaknya ke Sana'a. Di Sana'a beliau menumpukan pada menuntut ilmu dengan ulama-ulama yang paling masyhur dan paling afdal ketika itu di negara Yaman. Seterusnya beliau berpindah lagi ke Mekah dan menuntut ilmu dengan ulama-ulama besar di sana dan juga ulama-ulama di Madinah. Beliau begitu cemerlang dalam pelbagai ilmu yang beliau pelajari dan mengatasi rakan-rakan suku dia yang lain. Ngaji boleh ngaji lama-lama setengah hidup suruh ngaji 20 tahun. Tapi kalau tak cerdik kau tu tak rajin kau malas ngaji. Dan dia tidak kira ilmu mana dan tapi hak ni cerdik lagi, rajin lagi, bijak lagi dah. Ni adalah Ibn Amir As-San'ani. Setelah pulang ke Yaman, beliau menguasai kepimpinan ilmu, melakukan ijtihad dan juga beramal berdasarkan dalil, tidak taksub mazhab. Bukan tolak mazhab. Ada sebut tolak mazhab, tidak. Maksudnya tidak terikat dengan satu mazhab ni. Jadi tokoh-tokoh antara tokoh besar dunia yang tidak terikat dengan mazhab ni, selain daripada peringkat Nusi, Azhar apa tu peringkat kedua tu, peringkat awal juga antaranya ialah Ibn Amir As-San'ani. Dan juga ulama-ulama di India lah, mengaji hadis biasanya dia rasa tidak terikat dengan mazhab. Jadi di India kita pecah dua antara ajaran hadis dan ajaran Deobandi. Asalnya keturunan yang sama lah, keturunan Waliullah Dahlawi lah, keturunan dia lah. Jadi madrasah Deobandi dan madrasah hadis di India tu dah ngaji hadis belaka. Cuma ni Deobandi ni masih terikat dengan mazhab Hanafi. Tapi kalau hak madrasah hadis ke ngaji hadis dia dapat hak ni rasa hujah ni kuat, hak ni rasa hujah ni kuat. Last sekali dia jadi terpisah dengan Deobandi. Dia bina madrasah tersendiri. Nazir Hussain tu dia, Syekh Nazir Hussain dan Maulana Nazir Hussain. Dia pun buat madrasah hadis lah. Jadi dia tidak, dan dia ada peringkat awal yang banyak buat kitab, peringkat awal syarah hadis ni. Lepas tu barulah timbul golongan Deobandi pula. Dah. Jadi ada kitab-kitab aliran ni sangat besar dalam dunia moden lah, menghasilkan kitab-kitab syarah-syarah hadis lah. Tak apalah tu cerita istihad lah. Beliau menjauhkan diri daripada bertaklid kepada pendapat-pendapat fiqh yang tidak mempunyai sandaran dalil yang kukuh. Itu Ibn Amir As-San'ani lah. Beliau berhadapan dengan berbagai-bagai kerenah dan ujian yang datang daripada ulama yang hidup zaman dengannya. Walaupun dia begitu, ulama besar pun dia balas juga dengan ulama lain lah. Dikritik dari antara ulama ni biasa. Kita jangan orang kapun, jangan duk pening dah. Tak sedap pening-pening pasal je dah. Yang kita bersyukur ulama berbahan ni kita boleh tuping ni. Cuma jangan bahan duk tuduh orang Wahabi lah, kuburiyah, bodoh-bodoh jangan dah. Yang penting dia bagi hujah. Dan dari segi hujah itulah kita boleh belajar. Kita bersyukur ulama berdebat, berbahas. Sebab dengan debat tu dia akan tubik ilmu-ilmu dia yang canggih-canggih sehingga kita boleh tuping dah. Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani mempunyai kelebihan daripada beberapa orang ulama yang ada di negara Yaman. Ketika itu dari beberapa aspek, iaitu antaranya beliau termasuk ke dalam kategori ulama mujaddid. Tadilah, dan paling aktif dalam mengeluarkan ijtihad. Ijtihadnya tidak terikat dengan satu mazhab. Beliau juga aktif menyeru ke arah dakwah tauhid yang murni. Tu ada juga.
dan memerangi syirik dan wasilah yang boleh membawa kepada syirik tersebut. Dia pertahan kuatlah juga memperjuangkan tauhid. Itu sebelum kemunculan dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lagi dah. Ibn Amir San'ani peringkat awal lagi dah. Lepas Ibn Amir San'ani dah timbul Imam Syaukani ke apa dah. Jadi Ibn Amir San'ani ni dia tak kait dengan Wahabi ke apa dah. Kaedah ilmu biasa lah. Dalam kitab-kitab berterabur tak ada kait dengan ulama Wahabi lah. Ulama mazhab lain, ulama mazhab selain daripada mazhab Hanbali, Ibn Taymiyah tu ulama mazhab Hanbali lah. Bukan mazhab Hanbali pun banyak dari kitab-kitab lain pun serupa lah. Ada ulama daripada India tu dia buat tesis dah tentang juhud ulama ulama mazhab Hanafi lah. Itulah dalam masalah kuburiyah dah. Jadi kuat juga ulama mazhab Hanafi yang di India dan apa tidak ada kaitan dengan Wahabi sikit abuk pun tak. Jadi benda tidak ada kaitan. Benda ni ada dalam kitab-kitabnya biasa. Cuma dikumpulkan, dipermudahkan oleh Syekh Muhammad Wahab. Di India tu Asy'ari yang dekat dengan Asy'ariyah lah. Iaitu anak ke cucu kepada Syekh Waliyullah Dehlawi dah. Iaitu Syahid Ahmad apa nama dia buat kitab Taqwiyatul Iman dah. Dia pun kitab lebih kurang kita baca dengan Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Yang penting perjuangkan akidah, memperkukuhkan tauhid, elok masyarakat dari terlibat perkara-perkara yang boleh boleh terjerumus ke dalam tauhid. Tak tahu ada kata boleh atau tak boleh, tapi di tepi jurang kehancuran dah. Berkat dengan Tok Wali ke apa, last sekali minta Tok Wali dah. Berkat setaman tu khayal dah, ada benda ni. Khayal dia. Orang Kristian ada lambang salib nah. Orang Kristian ada lambang salib, orang hak ni hak ngaku umat Nabi Muhammad SAW ni lambang capal dah. Capal sendiri tu istihad je dah. Ada kata nas kita tu dia buat syair-syair tu istihad dia. Betul kau betul gitu. Janganlah samakan dengan hadis Nabi na'lain nah. Na'lain tu dua tali ya. Hak tu yang sahih Bukhari, hak lain tak ada sahih dah. Jadi di benda tu kita tak boleh lah istihad ulama jadi macam nas Al-Quran dan hadis. Lepas tu lukisan dia tu lakar capa dia jadi sebagai berkat lah, sebagai tabaruk lah, sebagai setengah tu berat lagi jadi tangkal pula dah. Jadi serupa dengan Kristian lambai salib dah. Benda tu boleh jadi khurafat, jadi syirik dah. Memang tidak semua syirik. Tak syirik pun jadi khurafat pun haram dosa dah. Kalau dekat-dekatnya syirik jadi dosa besar dah, khurafat gitu kena faham dah. Jadi Imam Muhammad bin Ismail San'ani ni dah, Ibn Amir San'ani kata dah. Beliau juga aktif menyeru ke arah dakwah tauhid yang murni dan memerangi syirik dan wasilah. Perkara-perkara yang boleh jadi perantaraan yang boleh membawa kepada syirik tersebut. Itu sebelum kemunculan dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lagi dah. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, muncul Imam Muhammad bin Ismail San'ani ni begitu bergembira. Kerana beliau tidak lagi bersedia dalam dakwah tauhid. Dia awal sikit dah. Tua dah barulah timbul. Syekh Muhammad yang muda sikit dah. Beliau banyak menghasilkan karya, antaranya karya yang berjudul Tathhir al-I'tiqad an Adran al-Ilhad. Ini kitab yang suhu dah. Tathhir al-I'tiqad an Adran al-Ilhad. Ustaz Muhammad Sabri dah. Ada syarah ni nak. Muhammad Asri Sabri. Buku ini merupakan buku yang paling masyhur dalam berhadapan dengan golongan kuburiyah. Ia banyak dibaca oleh masyarakat awam dan dicetak banyak kali cetak di beberapa buah negara Islam. Tathhir al-I'tiqad an Adran al-Ilhad. Faktor yang mendorong beliau mengarang buku tersebut adalah kerana melihat ramainya orang yang mengambil sekutu-sekutu selain daripada Allah SWT di berbagai-bagai bandar besar, di kampung dan juga di negeri-negeri termasuk di Yaman, di Syam, di Mesir, di Najat, di Tihamah. Banyak tempat lah seluruh dunia dah. Ia melibatkan i'tiqad keyakinan yang bukan-bukan terhadap kubur dan dakwaan mengetahui perkara ghaib dan peroleh kasyaf. Kasyaf kubur Nabi Hud lah macam-macam lah. Tok Wali ni kubur sini. Padahal orang yang membuat dakwaan tersebut adalah merupakan orang yang fasik dan zalim. Ada setengah tu memang orang fasik dia. Tapi kata berkat kubur Tok Wali ni. Lepas tu boleh bisnes kubur lah. Boleh orang bayar derma dah, buat tabung situ gak. Banyak orang bayar ni. Boleh minta hajat Tok Wali lah. Minta hajat Tok Wali atau berkat doa dengan Tuhan kau ni berkat Tok Wali. Tu pun khurafat ni benda karut ni. Doa di masjid lah.
Okey, lepas tu beliau menyaksikan ada dalam kalangan orang Islam tidak menghadiri masjid. Tidak pernah rokok dan sujud pada Allah, tak sembahyang bel pun tak. Tidak mengenali Alkitab dan juga As-Sunnah. Dan tidak merasa takut dengan hari kebangkitan hisab. Ada juga dah. Tak pergi masjid tapi ke kubur dah. Pernah saya teringatlah ada orang Malaysia ni. Dia pergi ke India atau tempat mana, pergi mana, kuasa mana, tak tahulah. Oh Islam lah, kuasa Islam dah. Dia kata nak pergi pray, nak pergi semayang dah. Kau bahasa Inggeris dah. Orang tu pun tunjuk pray. Dia pun bawa mana, tengok kubur dah. Orang duduk sembah kubur dah. Kuasa tu orang duduk minta hajat kubur, sembah kubur. Sujud ke kubur pada. Dia pun pelik. Pray ke apa sini ni? Dengar cerita je pakai piah dah. Tak semayang bel dia tahu dah sembah kubur dah. Sembah semayang ke kubur dah. Itu pray dia dah. Ni berlaku di kuasa tertentu lah di India lah. Karya ini berlega di sekitar Gesaan. Jadi tak pelik di India ni, kalau nak cari benda pelik, ada berlaku lah. Hak jenis Syiah pada. Syiah dia berat lagi daripada Syiah Iran dah. Dan di India ni ada juga ahli sunnah kuat dah. Alim sungguh dah. Lepas tu hak jenis Berelwi pun hebat. Berelwi dia sesak dia lebih kurang Kristian dah. Dia anggap Nabi Muhammad macam Tuhan dah. Kristian pun super Berelwi dah. Bila-bila gitu pun dia boleh syarah tafsir 10 jilid dah. Syarah Sahih Bukhari boleh syarah. Jangan main-main dah kita jumpa hak sikit-sikit Naqsyabandi penting dah. Naqsyabandiyah penting dah kita dah. Hak dahsyat lagi tu Naqsyabandiyah tu. Jumpa dah di India dah. Masalah Habib-Habib ni ingat ambil sanad daripada ulama Deobandi ataupun ulama hadis ni. Di India Darul madrasah hadis atau madrasah Deobandi di India. Tengok yang ambil sanad hadis ni dah. Dia kata hebat ni dah. Habib-Habib ni dia ambil daripada mana? Daripada Syekh Tahir apa? Al-Qadiri dia. Ulama Berelwi lah. Dia hak kata Nabi Isra' Mi'raj tu. Dia kata Jibril tengok dia. Apa tu tengok Tuhan tu muka Nabi Muhammad. Dia kata memang Nabi Muhammad ni jemaah Tuhan bagi geng-geng Berelwi dah. Jadi gitulah. Tak apalah. Nak cerita kita Tathhir al-I'tiqad an-Nadhar al-Lihat ni, karya ini kita ini berlegar di sekitar Gesaan supaya mengikhlaskan diri dalam melakukan ibadah. Biar suci bersih akidah ni kepada Allah SWT dah. Tok guru mana duk kira kitab jumpa pada kitab mana ada unsur yang syubhah ataupun mungkin jadi syirik, mungkin tidak syirik dah. Jadi bahaya, tak usah nak buatlah. Biar betul-betul suci dah. Penjelasan tentang amalan jahiliyah yang diamalkan oleh orang ramai berkaitan kepercayaan terhadap kubur. Orang ramai dia anggap kubur ni kubur Tok Wali ya. Minta hajat lah. Masuk dia TV dia, soalan minta hajat. Tak apa, tak boleh minta nombor ekor. Nombor ekor, minta hajat serupa je, tak boleh belaka, syirik belaka, kan minta Tok Wali lah. Dan kritikal terhadap fenomena bid'ah yang berkaitan dengan kubur tersebut. Ibn Amir San'ani ni juga menghasilkan karya berjudul Al-Insaf fi Haqiqah Al-Awliya wal ma lahum minal karamat wal al-altaf. Buku ini dihasilkan sebagai menjawab soalan yang ditanyakan oleh orang-orang yang beraliran kuburiyah ni. Yang memuja, mengagungkan kubur lah. Yang mengiktikadkan para wali boleh melakukan apa saja. Ada setengah dia kata, sufi tak anggap dah Tuhan dah. Minta berkat saja. Tapi kita tengok kitab keramat para wali dia kan. Memang Tok Wali dia macam Tuhan lah, minta hajat ni. Orang minta hajat, kalau tak kelai kapal, Tok Wali dia marilah selamat nak tangan jadi besar apa raksasa kau gapo dah selamat kapal tak lebih tergelai dah. Cerita-cerita ini berlega-lega seolah-olah menjadikan Tok Wali dia sebagai Tuhan-Tuhan kecil dah. Itu masalahnya. Apabila kita kalau orang tegur ke apa, yang kata dok minta berkat saja, tapi hakikat ni cerita-cerita keramat dia seolah-olah menuhai ke Tok Wali. Kalau orang kubur tu seolah-olah minta hajat dengan Tok Wali dia. Tidaklah sekadar berkat kalau kita tengok pada cerita tu lah dah. Mereka mempunyai kuasa kun fayakun mengikut kepercayaan banyak aliran-aliran sufi lah. Termasuklah dalam aliran Ba'lawi ni. Apa tu Habib-Habib ni ada dah Tok Guru dia kata kun fayakun kuasa kun fayakun. Dan mereka boleh keluar daripada kubur untuk melaksanakan hajat orang-orang yang memohon hajat daripada mereka dah. Bukan Nabi saja dah. Tok Wali dia pun boleh keluar daripada kubur. Gitu lah orang Buku ini mengandungi penjelasan kesalahan yang berkaitan wali autat, wali anjab, wali aqtab dah. Wali abda apa dah. Dan pertentangan yang didalil daripada Alkitab dan Sunnah. Jadi gitulah benda-benda salah dah. Lampau-lampau dah.
Beliau juga mempunyai karya lain berjudul Risalah Syarifah Fima Yata'allaq Bil Al-A'dad Lil Huruf Wal Awfaq. Dalam buku ini menjelaskan ilmu awfaq, ilmu wafaq lah. Wafaq ni jamak dia lah. Ilmu wafaq ni tangkal lah. Ia kadang berbuah ayat Quran sikit, capa ni huruf-huruf yang tidak dipahami dah. So huruf Arab ke apa susu. Lepas tu jadi wafaq, jadi tangkal lah. Adalah bid'ah dan baru diciptakan. Jadi ia tetel lah dah. Ada ulama kata tidak syirik, ada kata syirik dah. Jadi kita nak pakai mana dah? Nabi kata tangkal tu syirik. Ada riwayat Aisyah kata ayat Quran bukanlah benda-benda lain dah. Ada setengah kata dak. Dia tidak dia tidak ada unsur syirik, tak apa dah. Lepas tu hak tulis huruf-huruf ni satu part benda yang tidak difahami syirik ke tak? Tak syirik, tak syirik gandum bagi yang tidak tahu itu tak boleh. Unsur-unsur nak bawa pada syirik pun tak boleh dah. Kalau tak jadi syirik jadi haram dah. Jadi benda-benda kena berhati-hatilah. Okey, tidak terdapat dalil daripada Alkitab dan Sunnah perbuatan para sahabat atau lainnya yang menyokong ilmu ini. Beliau menukilkan daripada Daud Al-Antaki dah. Syekh Ibn Amir San'ani ni kutip daripada Daud Al-Antaki yang menyatakan ilmu tersebut, ilmu wafaq ni, ilmu awfaq ni, ilmu rajah-rajah ni, rajah-rajah ialah kalakal ni tak. Sebagai tangkal tersebut termasuk ke dalam kategori ilmu sihir juga dan bid'ah. Bid'ah saja tu sekarang sihir ni, ada unsur sihir ni. Ni macam kitab tajem mulut lah. Kita Nusantara ni Melayu ni kitab tajem mulut dah. Tajem mulut tu sebenarnya kita baca-baca memang unsur sihir lah. Shin 17 kali lah dah. Rahsia huruf. Lepas tu baca tertentu yang memang nama yang jin ni, hatu, setan iblis disebut berulang kali menyuruh dia dah. Dalam kitab yang dipakai oleh tok guru sufi setengah, tok guru tarekat dah. Lepas tu dia kata ya keramat. Adakah keramat ataupun zahir? Ada benda-benda pelik berlaku kepada tok guru dia. Walaupun akhlak dia comel dah. Jadi masalah ni. Jadi ia tidak ada hubungan dengan ajaran dibawa oleh Nabi SAW dan jejak langkah baginda SAW. Sebaliknya ia merupakan jalan sihir sebenarnya, walaupun dikatakan keramat. Tujuannya hanya untuk mendapatkan kepentingan duniawi semata-mata dan kedudukan di sisi manusia. Risalah ini dikaitkan dengan golongan kuburiyah. Kerana golongan kuburiyah selalu menyebut-nyebut yang mereka menggunakan ilmu huruf dan awfaq. Ia biasa ilmu huruf, rahsia, huruf hijaiyah kata ni. Dan awfaq ni, wafaq ni rajah-rajah. Dan menganggap apa yang terhasil daripadanya adalah keramat para wali. Buat benda tu dulu, lepas tu mengaku keramat dah. Keramat para wali hak sebenarnya tak bagus satu dah. Tiba-tiba Allah beri dan tanpa pilihan dia. Kadang-kadang Allah buat tu dia tak minta pun dah. Allah buat benda pelik dia dah. Jadi tu baru keramat. Kalau minta ataupun buat sesuatu, molek atau tak molek tu bukan keramat dah. Ada unsur lain dah. Sedangkan pada hakikat yang sebenarnya ia adalah sihir itu sendiri. Sihir dah. Itu bukan keramat, sihir dah. Yang beliau memiliki karya lain berjudul Mas'alah fil Zabaih 'ala al-qubur wa ghairiha. Ada orang sembelih kubur dia. Sedangkan sembelih ni dulu berhala dah. Sebelum berhala kubur dah. Orang kafir dulu dia sembelih di kubur dah. Lepas tu kubur ni payah ni bawa pergi mari duk situ stokor situ dah. Dah dulu transportation dah. Pengangkutan ni payah gimana. Jadi dibuat berhala. Dia sembelih kat berhala, ambil berkat berhala. Asal-asal ambil berkat kubur dah. Kerana ada kuasa ghaib di sebalik kubur, ada kuasa ghaib di sebalik berhala. Jadi lepas dah ni bunyi tok wali ni dia kata tak apa pun setengah-setengah ulama, setengah ustaz ni dah sembelih di kubur. Tak boleh syirik dah. Benda tu jelas daripada hadis jelas dah. Dia belik dah dah. Risalah kecil ini menjelaskan pengharaman melakukan sembelihan di atas kubur dan lainnya. Bila menganggap sembelihan dilakukan di hadapan pintu rumah dan dindingnya yang menjadi sembelihan setengah masyarakat ketika itu sebagai sembelihan yang diharamkan juga dah. Di hadapan rumah tok guru, kau dinding di rumah tok guru tak boleh lakukan dah. Tetapi penyembelihan tidak menjadi murtad dengan melakukan perbuatan demikian, tak sampai murtad lagi lah yang kata dah. Sebaliknya jika sembelihan tersebut dilakukan untuk kubur, betul-betul kubur lah, ia akan menjadikan orang yang melakukannya sebagai telah melakukan syirik. Kalau kubur, ia kata serupa berhala dah. Sembelihan dilakukannya sama dengan sembelihan orang musyrik. Sebab sembelih ni ada kuasa ghaib. Terus zaman dulu kan, yang sembelih hayal lah dah, dewa sungai lah apa dia, ia sembelih patah tu, sembelih kubar dulu dah. Di Kelantan dia, siapalah mufti Abu Musa dulu dah di Kelantan dah. Tak peti hak perekat dulu lagi lah. Tadi dia ni beli kubar-kubar takut orang sembelih untuk ada bunyi-bunyi nak sembelih untuk apa patah ni, sebuah patah tu yang ambil dah. Sebabnya
Benda ni kadang nampak macam jadilah dah. Macam dulu di mazhab di Mesir dulu dah, masa Umar Al-Khattab. Masa tu siapa dia? Sahabat Nabi tu. Jadi dia cabinet sana, jadi bila upacara pengorbanan wanita, budak Otino comel ke Otino lah dah. Otino dia kena apa? Dikorbankan di Sungai Nil tu supaya air tu sentiasa lancar besar molek lah. Ada dewa lah, Tok Wali. Ada Tok Wali jaga sungai lah. Macam Ustaz Mazhab sebut itu dah. Jadi ada Tok Wali dia. Tok Wali jaga sungai. Macam cerita Fir'aun tu boleh kuasa kerajaan yang hebat tu kerana minta dengan Tok Wali sungai dah. Tuhan kecil di sungai, Tuhan sungai dah. Jadi sungguh lepas berhenti sembelih atau korban wanita di sungai ni tu. Jadi air sungai jadi tohor, jadi cetek, jadi tak ada air keng sungai dah. Jadi Kuan kira hantarlah surat sahabat nama apa saya tak ingat dah. Ya hantar surat ke Umar apa hantar balik surat. Tuhuk dari sungai lebih kurang cerita dah. Jadi tuhuk dari sungai tu Umar kata lebih kurang lah, saya tak ingat secara lafaz dia dah. Jadi kalau Tuhan yubi amarah lah dah. Dah. Dengan nama Allah ke saya tak ingat dah. Jadi dah sekali kena sungai tu kena banyak semula air. Jadi semula molek semula lah sungai. Kes tok korban tu orang dia Mesir orang apa tu gagil. Betul kes tok korban Tino budak orang Tino ni tak jadi. Ada macam ada kuasa gaib sungai tu, dewa-dewa sungai tu, wali sungai tu dah. Wali sungai tu. Jadi sekat air sungai dah. Begitulah waktu orang sembelih dulu. Sembelih di kubur, sembelih gapo ni pasal ada gaib dah. Ada perkara gaib, ada unsur gaib yang boleh seolah-olah ada berhubung ni. Ada connection macam internet dah dengan cara penyembelihan dah. Dalam Islam tukarlah. Dah tukar daripada sembelih nak pergi ke alam ghaib dah, tok wali ke wali naubah ke gapo ataupun dewa jin gapo, tukar pada sembelih tu kerana Allah SWT dah. Tu korban lah. Yang dibuat zaman sejak zaman dulu lagi, zaman anak Nabi Daud, Nabi Adam lagi dah. Lepas tu kita ni diwarisi daripada anak pada Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail lah. Peristiwa korban dah. Kerana Allah SWT dah. Perkara gaib tu untuk memuja mengagungkan Allah. Bukan lagi nak puja ataupun nak persembahkan kepada jin syaitan iblis dah. Apabila seorang melakukan sembelihan untuk Syekh Ulwan Tok Wali sebenarnya tidak berbuat demikian melainkan kerana dia memang mengiktikadkan, meyakini Syekh tersebut boleh memberikan kemudaratan dan juga kemanfaatan Syekh tu. Jadi mengagungkan Syekh tu lah, dia boleh beri mudarat dan manfaat lah. Memberikan sesuatu dan menahan sesuatu dan menyembuhkan penyakit daripada tubuh badan. Banyak kali lah benda-benda gaib boleh Tok Wali tu. Hak gaib tu, hak mati kubur tu dah, dia boleh ada kait dengan alam gaib dah. Yang anggap Tok Wali ke orang yang mati, orang yang soleh, orang yang hebat ni mati. Roh dia jadi hebat, tahap tinggi yang dekat sama tarah dengan Tuhan. Tuhan ni duduk relax lah, suruh tugas ketuhanan ni kepada Tok Wali. Jadi gitulah. Tu ada kita dengar setengah tarekat Tok Guru Ustaz hak jenis tasawuf berat ni. Dia kata Tok Wali ni apabila mati, ia semakin besar, semakin hebat kuasa dia dah. Kemampuan dia semakin hebat. Itu ajak dia tu. Bukan semakin lemah. Kita akidah ahli sunnah jamaah apabila orang tu mati, akan jadi hilanglah kuasa dia lah. Dia tak ada kuasa ke abuk dah, semakin lemah dah. Dia hanya berserah diri kepada Allah lah. Kau tak boleh kat surat ke sekarang. Yang berkuasa sebenarnya Allah dah. Dia maha mendengar, maha mengabulkan doa, maha menunaikan hajatnya Allah. Bukan Tok Wali ke apa dah. Itu akidah ahli sunnah dah. Ini sebenarnya perkara yang sama yang dilakukan oleh penyembah berhala dan pengikut syaitan. Sebelah kubur, kau minta hajat di kubur, serupa je dah. Dengan kubur Nabi Hud ke kubur mana serupa. Mereka menyembelih untuk kubur, melaungkan nama-nama Tok Wali ke apa, berdoa, meletakkan rasa takut, melakukan tawaf di sekeliling kubur untuk membesarkan ahli kubur lah, mengagungkan kubur, menyerunya dengan panggilan tertentu. Sebagaimana dilakukan oleh penyembah kubur serupa, penyembah berhala pun gitu juga dah. Kita tengok orang Cina semua dah, disuruh nama tok nenek dia dah. Sebab yang anggap tok nenek dia telah masuk alam arwah, lebih berkuasa, boleh menentukan nasib, boleh minta hajat dah. Kadang-kadang gambar je, dia pun sembuh minta hajat dah. Penyembah kubur besar yang wajib dibinasakan. Imam Muhammad Ali Syakani hak dia sikit dah.
Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Shawkani. Dilahirkan di satu tempat bernama Hijrah Syaukat pada tahun 1173. Hijrah. Ibn Amir San'ani tadi. Bila lahir? 1999 dah. Ni lewat sikit lah. 70 apa ni? 74 tahun lepas tu baru lahir dah. Imam Syawkani dah. 1173 Hijrah. Kalau Imam Ibn Amir San'ani 1099 Hijrah. Beliau dibesarkan Imam Syawkani dibesarkan di Sana'a di bawah bimbingan ayahandanya sendiri dah. Ayah dia pun tak guru dah. Dia merupakan ulama besar di Sana'a ketika itu. Beliau menumpukan untuk menuntut ilmu dalam bentuk yang jarang sekali dapat dilihat pada zaman tersebut. Gila pelik ngaji dah. Kuat ngaji dah. Hal tersebut dibantu dengan situasi keluarganya yang kaya. Kaya Imam Syawkani ni. Yang membantunya menumpukan sepenuh masanya kepada memperoleh ilmu saja dan tidak menyibukkan diri untuk mencari sumber kehidupan. Seperti mana-mana yang berlaku kepada penuntut ilmu yang lain. Jadi tak usah cara benda lain. Tak usah cari pitih ke apa dah. Makan pori-pori ke apa dah. Pakai duduk ngaji, baca kitab straight dah. Tak payah kerja buat ke apa. Tak payah basuh pinggir, tak payah ke apa dah. Sebab dia kaya dah. Begitu juga dah. Anak murid dia ni, Syekh Sidi Hasan Khan dah. Ulama India lah. Raja juga dah. Kaya juga dah. Buat kitab beratus kitab dah. Anak murid kepada Imam Syawkani ni. Jadi raja ni. Raja Islam kerajaan di India tu. Kerajaan kecil ni banyak kan. Kerajaan dulu kecil-kecil ni. Negeri-negeri macam negara masa tu lah. Antara faktor kecemerlangan dan kematangan beliau dalam menuntut ilmu ialah jiwanya yang murni. Imam Syawkani ni. Semangatnya yang kuat. Kalakan daripada ayahandanya sendiri dan segolongan ulama yang menjadi guru beliau yang begitu memberangsangkan untuk guru puat, untuk guru hebat lah. Ulama-ulama yang hebat. Untuk ajar dia lah. Imam Syawkani merupakan salah seorang murid Imam Ibn Amir. Dan ngaji di Ibn Amir lah. Dan sangat terkesan dengan cara penghujahan beliau. Tua menang lah yang ngaji pun. Dia mengaji sebentar dah. Pasal tekah 74 tahun. Tarikh lahir dia lah. Beliau terkenal sebagai pelajar cemerlang dalam kalangan guru-gurunya sebelum mencapai umur 20 tahun lagi. Ketika berumur 20 tahun, beliau sudah dianggap mufti. Yang menjawab berbagai-bagai persoalan yang diajukan oleh orang ramai daripada seluruh pelosok negara Yaman. Umur 20 tahun jadi mufti dia. Boleh beri fatwa lah. Fatwa zaman itu gitulah. Tidaklah seperti zaman kita ni mesti ada majlis fatwa atau negeri masing-masing. Beliau hidup sezaman dengan pemerintahan Yaman bernama Imam Mansur Ali bin Mahdi Al-Abbas. Imam Mansur Ali bin Al-Mahdi Al-Abbas yang meninggal pada tahun 1224 Hijrah. Imam Syawkani merupakan seorang ulama yang tegas. Pada zaman beliau lah arahan dikeluarkan bagi memusnahkan kubah-kubah. Dan bangunan-bangunan yang dibina di atas kubur lah yang terdapat di Sana'a dan kawasan-kawasan sekitarnya. Jadi kerajaan pun bertindak dengan itulah bimbingan arahan daripada Imam Syawkani ni. Jadi pakat kubur hak besar sikit hasil lebu ni. Tak ada besar-besar lah di kawasan Sana'a ni. Antara karya yang dihasilkan oleh Imam Syawkani bagi membantah golongan kuburiyah. Ini tak ada kaitan dengan Ibn Wahab ke apa ni dah. Suku Sakak ni Yaman dah. Tak ada kaitan dah. Kalau ngaji maulid dengan tidak taksub tu dengan taksub tasawuf tarekat ni akan jumpa dah. Benda tu biasa di kitab-kitab ni. Kalau syarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim ke apa, kubu-kubu hadis akan jumpa dah. Penentangan Nabi terhadap kubur-kubur ni lah. Jadi begitulah ulama yang adil yang akan nampak dah, yang tidak taksub pada guru, tidak terjerumus dalam tasawuf dah. Yang akan nampak bahaya kubur ni. Akan menentang lah, termasuk Imam Syawkani, Ibn Amir San'ani lah. Imam Ibn Amir San'ani dan Imam Syawkani lah. Antara karya dihasilkan oleh Imam Syawkani bagi membantah golongan kubur ya. Pada zamannya ialah Syarah As-Sudur fi Tahrim Raf'il Kubur. Syarah As-Sudur fi Tahrim Raf'il Kubur. Jadi cara itulah mengharapkan mengangkat kubur lah, membesar kubur. Karya ini dihasilkan bagi membantah fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Yahya bin Hamzah, ulama bermazhab Syiah Zaidiyah. Kena ingat dia Imam Syawkani keluarga dia pun asal-asal juga Syiah Zaidiyah ni dah. Keturunan Yaman tu dah. Sana'a apa pun dah. Tapi pasal dia keterbukaan dia kuat sehingga dia banyak terpengaruh dengan Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Dan dia menentang fatwa ulama Syiah Zaidiyah yang besar masa tu, Imam Yahya bin Hamzah, yang menyatakan tidak mengapa membina kubur dan kubur besar yang melibatkan bangunan di atasnya, di atas kubur, jika melibatkan kubur orang-orang yang dihormati oleh masyarakat dan juga raja-raja untuk kegunaan orang Islam, dan hal tersebut tidak wajar dibantah. Tok guru besar ni Imam Yahya bin Hamzah ni
Nah, mazhab dia tak secara. Dia penting dia tu sendiri tu guru besar tu. Nah. Ha. Jadi sikit lagi dah. Cuba habis sikit lagi. Okey, Imam Syukani tidak segan menganggap fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Yahya bin Hamzah itu sebagai salah dan begitu berani dalam melanggar hukum ke Allah. Bagi beliau, jika Imam Yahya menggunakan keberaniannya itu untuk menegakkan kebenaran, orang Islam sekarang tidaklah berada dalam kehinaan dan kemunduran. Imam Syukani. Padalah sekat tu dulu kita baca lepas ni pula tentang Imam Syukani tak habis lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.